ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung kita kitab Al-Jawhar Al-Mawhub pada bab yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-11 pada menyatakan segala kelebihan masjid. Bab pada menyatakan kelebihan masjid. Masuk bab baru. Bab ni tak panjang bab ni. Firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Artinya, sesungguhnya meramaikan segala masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah. Surah At-Taubah ayat 18. Diriwayatkan adalah pada hari kiamat datang kaum yang berhenti mereka itu di atas siratal mustaqim. Di siratal mustaqim tu nanti di akhirat nanti di titian sirat, yang mana titian sirat tu satu titi yang mana di hadapannya adalah syurga, di bawahnya jika jatuh di bawahnya adalah neraka. Ramai orang yang lalu jika tak lepas dia akan masuk ke neraka, ke bawah, jatuh tu titian sirat. Jatuh pula, jika jatuh pada lapisan yang pertama, itu masuk neraka Jahannam. Kalau jatuh lagi, ingatkan dah jatuh dah, sekali tembus, jatuh ke lapisan yang kedua, maka neraka lain pula, satu-satu sampai yang ketujuh. Jadi yang orang risau-risau dekat titian sirat ni sebab takut jatuh tu lah. Takut jatuh. Kalau lepas tak apa, kalau lepas ke syurga lah, jatuh ke neraka lah. Besar kecil titian sirat ni bergantung kepada orang ni. Jika dia masih hidup, amalan dia macam mana. Jika dia buat maksiat je, malah orang kafir, titian sirat tu halus dia macam setajam pedang, rambut belah 4, belah 7. Nak bagi tahu halus kan? Bagi orang yang beriman, dia jadi highway besar, jadi highway. Jadi dia bergantung kepada amalan orang tu, besar mana titian sirat tu ataupun jambatan tu. Dan kalau di jalan, kalau katalah di jalan ada cangkuk-cangkuk daripada bawah, cangkuk tu tarik, cangkuk, maknanya banyak halangan lalu titian sirat. Pada hari kiamat nanti ada golongan, ada diriwayatkan satu golongan ni dia tak melintas, dia menangis mereka itu di tepi
Siratal mustaqim. Dia menangis di situ. Maka dikatakan baginya, malaikat berkata, lalu olehmu akan sirat. Jalan-jalan. Kenapa duduk sini ni? Jalan. Maka kata mereka itu, dia jawab, kami takut daripada api neraka. Maka kata Jibril alaihissalam, betapa kamu lalu atas laut. Allah, dia pun nak ngaji juga. Betapa kamu lalu atas laut. Macam mana kamu lalu atas laut? Maka kata mereka itu, dengan perahu, dengan kapal lah, dengan perahu nak lalu ke laut tu. Maka didatangkan dengan segala masjid mereka itu. Yang ni pelik sikit lah. Maka didatangkan dengan segala masjid mereka itu sembahyang padanya. Maka didatangkan, dibawa masjid-masjid yang mereka sembahyang masa atas dunia dulu. Macam ni bawa tak tahu. Dibawa masjid padanya seperti perahu, jadi perahu masjid tu. Maka naik mereka itu akan dia, semua pakat-pakat naik, dan lalu mereka itu dengan dia atas sirat. Kita tahu dekat titan sirat ni macam-macam perangai, macam-macam pelik ada, macam-macam perkara pelik masa lalu di atas titian sirat ni. Ada orang yang macam kilat kan, macam kilat lalu. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang macam naik kuda, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang letak aja kaki tu atas titian sirat, jatuh terus, tak sempat nak langkah. Kita tak sempat nak melangkah, jatuh dah. Itu orang kafir, tak sempat langkah, jatuh. Ada yang naik kenderaan. Yang naik kenderaan ni mereka yang buat korban. Kan? Walaupun hadis tu hadis dhaif, untuk fadail amal tak apa. Ada yang naik binatang korban dia. Ada yang berjalan dengan mukanya, Nabi kata. Dia berjalan dengan muka. Macam mana kita tak tahulah. Sahabat pun pelik bila Nabi kata jalan dengan muka. Nabi kata kalaulah Allah boleh buat manusia jalan dengan dua kaki, padahal kaki tu ada dua, dah tahu kaki tu kecil, besar ni je kaki. Saiz 5, saiz 6, paling besar saiz 7. Tapi kenapa boleh maintain duduk berdiri? Patutnya kalau kita tengok tayar motor ada dua juga. Mana boleh stabil, jatuh kalau dia kena jalan. Kita boleh duduk stabil. Dia kena ada 4. Macam lembu, kambing itu ada 4 kaki, baru dia stabil. Kita 2 je, boleh je buat berjalan. Allah boleh buat kita berjalan. Tak pelik langsung kalau Allah nak buat kita berjalan pakai muka. Sebab Allah boleh buat kita jalan pakai kaki. Jalan dengan muka. Dan ada yang berjalan ni, yang ada juga naik perahu. Macam mana naik perahu tak tahulah. Macam mana tu naik perahu. Maka selamatlah dia merentasi titian sirat. Dan riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, dihasyarkan segala masjid dunia pada hari kiamat. Dihimpunkan segala masjid yang kat dunia ni pada hari kiamat, seolah-olah seperti unta yang putih. Macam mana kita tak boleh bayang kat akhirat kan? Dikumpul semua masjid-masjid yang kat atas dunia ni dekat hari kiamat nanti dikumpul, dan seolah-olah dijadikan macam unta, seperti unta putih, unta yang putih kakinya, daripada anbar, batu permata, dan tengkuk unta tadi daripada za'faran. Za'faran ni, safran ni kan, za'faran pewarna tu. Macam mana jadi kan? Za'faran juga ada membawa maksud batu permata pun ya juga. Dan kepalanya daripada kasturi. Tahu kasturi kijang tu kan, yang kat buntil bawah perut kijang tu. Macam mana nak jadi baju unta? Kita tak boleh fikir waktu tu.
dan tali hidungnya daripada zabarjad, dan segala orang yang menutungkan, orang yang menyambutkan tu, dia orang pakat-pakat sambut dia di padang mahsyar nanti, yang menutung tu menyambut, yang sambutkan dia, pakat-pakat sambut. Apa? Sambut unta tadi tu, unta yang daripada anbar, batu permata, tengkuk daripada zafaran, kepala daripada kasturi, tali hidung daripada zabarjad. Pakat-pakat menyambutkan dia, dan segala imam mengalu akan dia. Semua imam-imam mengalukanlah kedatangan dia, ikut dia, macam VIP tu. Macam kalau kat atas dunia ni artis datang, pakat-pakat ikut, macam tu lah lebih kurang. Dan segala orang yang memeliharakan sembahyang mengikut akan dia. Orang yang sembahyang, yang memelihara sembahyang, istiqamah sembahyang pun ikut dia juga. Maka lalu mereka itu pada padang kiamat, lalu ke padang mahsyar tu lah. Maka berkata ahlinya, berkata orang yang duduk, kita semualah yang duduk kat padang mahsyar tu, siapa mereka tu? Tu siapa tu? Malaikat yang muqarrabunkah? Adakah malaikat tu atau anbiya atau anbiya? Siapa pakat-pakat dia ikut dia ni? Yang mursalun, adakah ataupun anbiya yang mursalun, rasul lah. Maka dikatakan mereka itulah orang yang memelihara atas sembahyang berjemaah daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita dapat faham, orang yang sembahyang, umat Nabi yang sembahyang, dia jadi VIP lah, pakat-pakat dia ikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'min. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula masjid itu rumah bagi tiap-tiap mukmin, yakni tempat ibadahnya. Nabi kata al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid tu rumah bagi orang mukmin. Ulama kaji benda ni. Kerana apa? Kenapa pula masjid ni rumah pula? Masjid rumah bagi orang mukmin. Bila sebut orang mukmin, secara khususnya lelaki lah, lelaki. Masjid ni jadi rumah. Sebab tu lah ada pesanan orang-orang dulu. Malah kalau kita buat kajian, para ulama buat kajian, Nabi dulu rumah dia kecil aja. Kita biasalah dengar kisah Nabi tidur, lunjur gitu tidur, boleh muat. Isteri dia tidur muat. Tapi bila dia nak sembahyang tahajud, sembahyang, bila nak sujud tu dia alihkan kaki, dia tolak kaki Sayyidatina Aisyah ke tepi, sujud. Lepas tu dah sujud, dia duduk tu, dia nak bangun tu, dia ambil kaki tu balik, lepak balik. Sebab nak bagi tahu sempitnya. Itu yang jadi khilaf ulama tu. Bersentuh suami isteri, laki perempuan ni batal wuduk ke tidak, tu Nabi pegang. Mazhab Syafi'i kata pegang tu mungkin berlapik. Sebab dalam Quran kata aula mastumun nisa, tak boleh sentuh perempuan kalau tidak batal wuduk. Perempuan tu termasuklah isteri. Mazhab lain kata tak ada pun, Nabi kata tak ada pun dalam riwayat tu Nabi pegang ke kena kulit ke tak. Jadi kira Nabi pegang tu memang kena lah tu, tapi Nabi elok je pegang, maka tak batal wuduk. Itu jadi khilaf ulama. Mazhab lain tak batal, mazhab Syafi'i batal. Kecilnya rumah tu sehingga kan nak semayang tu tak ada tempat nak cari, nak kena semayang ke situ juga. Besar mana sangat. Ada sekarang ni orang sekarang dia cuba lukis rumah Nabi dulu, dalam internet ada. Tak tahulah dari sudut betul ke tidak, tapi kalau ikut tengok memang logik lah. Kecil je, kecil je. Okay. Tapi rumah Nabi kecil. Kenapa ni? Kita nak membahaskan tentang al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid ni rumah bagi mukmin lelaki. Mukmin lah yang lelaki. Perempuan rumah dia dekat rumah. Sebab tu kita panggil orang rumah. Kalau orang dulu, kalau lahir anak, dia kata orang dapur ke, atau orang rumah, atau orang dapur ke, orang balai. Orang balai, lelaki. Lelaki memang dia duduk, dia bukan duduk di rumah lelaki ni. Dia duduk di luar. Dia ada masyarakat yang perlu dia santuni. Dia ada kewajipan amal ma'ruf nahi munkar yang perlu dibuat. Itu semua tak boleh buat kat rumah.
Jadi dia banyak duduk di luar, dia kena cari rezeki. Laki ni banyak benda yang kena buat, maka dia tempat dia di luar. Jadi sebab tu kalau kita kaji, malah ulama dah kaji siap-siap dah, Nabi dulu rumah kecil tapi kenderaan dia yang terbaik, unta merah. Kalau sekarang ni Mercedes BMW, unta merah tu mahal, unta merah kuat, laju, kuda yang paling laju. Tapi rumah nak duduk dua orang, nak seorang nak sembahyang, seorang nak tidur tak muat. Nak kata kecilnya. Kenapa macam tu? Sebab rumah orang beriman bukan dekat rumah, rumah dia dekat masjid. Malah ada kan sahabat yang terkenal daripada ahli sufah yang duduk dekat Masjid Nawawi tu, tepi koridor. Kerja dia situ dia duduk, tidur, makan, mengaji, belajarlah dengan Nabi. Lepas tu cukup masa tidur. Kalau waktu tidur, tidur, makan, belajar. Itu aja. 24 jam duduk kat masjid. Dia panggil ahli sufah. Mereka ni yang banyak riwayat hadis. Sebab mereka apa-apa hal dia, nak buat pengumuman, nak buat apa, semua dekat masjid. Maka diorang dapat tahu dulu ahli sufah ni. Jadi kenderaan terbaik. Kenderaan terbaik. Sebab apa? Kenderaan nak pergi dakwah, kenderaan nak pergi, nak guna kenderaan tu, maka dia ambil yang terbaik. Rumah ala kadar cukup. Janji hujan tak bocor, panas dapat lindung daripada panas, dapat tutup aurat, orang luar tak nampak, cukup dah. Cukup dah. Kerana tempat orang mukmin bukan kat rumah, kat masjid. Apa kesannya kalau kita lawan hadis tadi? Dia tak wajib, cuma Nabi bagi tahu dia tak wajib. Apa kesannya? Al-masjid baitu kulli mu'min. Masjid rumah bagi orang beriman. Masjid tiba-tiba bila sebut masjid rumah bagi orang beriman, maknanya masjid tu lebih banyak daripada rumah duduk. Tu maksud dia. Macam mana kalau kita langgar juga, iaitu kita banyak di rumah. Kita tengoklah berapa jam kita duduk kat rumah. Kita banyak duduk kat rumah. Bila banyak duduk kat rumah, ada perkara yang kita tak boleh nak buat. Duduk kat rumah je lah dengan anak isteri. Duduk gitu. Duduk tak cara kat benda-benda lain. Tak cara kat benda lain. Macam mana kita boleh duduk kat rumah? Sebab rumah kita cantik. Sebab apa? Bila buat rumah cantik-cantik, bila buat rumah cantik-cantik, maka nak duduk rumah. Itu yang kadang-kadang pergi keluar sekejap, balik rumah teringat tilam, teringat katil, teringat bantal. Mana duduk rumah? Duduk rumah duduk aja. Cukup masa tayang-tayang dia keluar, lepas tu balik duduk je rumah. Tak ada masyarakatnya. Orang buat kenduri dia tak datang, orang buat gotong royong dia tak datang, orang ada datang pengajian dia tak datang. Sebab apa? Dia sayang kat bantal, sayang kat katil, sayang kat rumah dia yang selesa tu lah. TV 70 inci boleh tengok hiburan. Sofa mahal, Lorenzo ribu. Katil tak payah cerita lah. Katil bayar bulan kan ni. Terkejut dia tengok. Katil bayar bulan 4,000 ke 5,000 katil. Tiap-tiap bulan mari ada orang main cuci. Boleh nak dia. Katil bayar bulan berapa ratus, 200, 300 bulan. Bilik dengan selesanya. Jadi duk rumah, duk masjid apa benda. Tu sekarang ni. Maka pakat-pakat lah jadi kera sumbang, kasar lah bunyi. Duduk je rumah, tak tahu apa jadi, dunia jadi apa pun tak tahu. Palestin kena apa pun tak ada rasa apa. Sebab apa? Seronok dalam bilik ni, seronok je. Duduk dalam rumah seronok, tak rasa pun apa. Palestin dibantai sebulan lebih lah, tak rasa apa. Muncullah ada internet, dapat tengok-tengok tu juga. Bila tengok aja, baru mari perasaan tu. Kalau zaman dulu masa tak ada internet ni lagi, tak jumpa. Nak tengok-tengok TV je, harap kat TV je lah. Sekarang ni adalah juga perasaan tu pun kita tengok media sosial ni, video-video apa semua dalam media sosial. Jadi sebab itulah Nabi kata masjid ni sepatutnya dia lebih banyak kita duduk masjid. Sebab tu masjid ni one stop center. Dia mesti ada semua kat situ, kat masjid. Nak buat apa-apa semua kat masjid. Bukan sekadar masjid ni bila sembahyang mati, tu lah, mati sembahyang. Betul, belajar sekarang ni adalah kuliah-kuliah. Itu aja. Apa lagi buat kat masjid? Kahwin.
kahwin. Sedangkan kat masjid ni sepatutnya semua ada, semua buat di masjid. Dia panggil one stop center. Barulah pakar-pakar datang. Dan masjid ni biar orang nak masuk, orang nak datang, tak ada halangan. Siapa-siapa nak masuk boleh masuk. Sebab ada tempat masjid, kalau tak masjid pun surau, dia dalam kawasan perumahan yang ada guard. Yang ada guard. Duduklah nak duduk pun. Yang ada guard. Yang mana kalau katalah time semayang, saya ada dulu kalau kat Lembah Kelang dululah, masa nak mengajar dulu kat Lembah Kelang, ada beberapa kawasan dia masuk ada guard. Jadi bila time semayang, dia benar siapa-siapa nak masuk pun. Dia benar siapa-siapa nak masuk pun. Tapi tak semua orang masuk. Tak semua orang yang nak masuk tu maksud dia okey boleh masuk. Boleh masuk. Ada orang macam orang-orang yang alah tempat orang kaya, dia kata. Tempat orang kaya. Segan nak masuk. Tu tak sampai lagi maksud masjid tu. Dia masjid siapa-siapa dan bila-bila masa. Macam masjid ni nanti sebab dia terbuka kat depan tu kan. Tapi ada masjid tak, dia tutup kunci apa semua. Masjid terbuka macam ni pun orang tak mari. Kalau kunci lagi dah. Jadi masjid ni orang lelaki kena kira dalam berapa peratus masa yang Allah bagi 24 jam, kita kalau boleh banyak kan ada kat masjid. Tengoklah berapa jam yang tengoklah zaman sekarang. Kalau tak boleh nak buat macam dulu, duduk 10 jam dekat masjid sehari. Tak boleh macam dulu, buatlah macam sekarang. Tengoklah, janganlah duduk sekadar datang. Ada orang datang ke masjid tanya sembahyang Jumaat aja, yang lain tak datang. Allah, hai, berapa jam je. Itu masjid tu sekadar jadi R&R, persinggahan dia je. Sedangkan Nabi kata, kalau kita tak terasa lagi tak tahulah. Masjid al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid tu adalah rumah setiap orang beriman. Kalau kita beriman kita terasalah. Aku kata beriman, tapi masjid ni aku buat R&R je, singgah. Buktinya time sembahyang Jumaat je datang. Kalau tak boleh buat macam orang dulu, buat sebanyak mungkin. Kalau tak boleh duduk sehari kat masjid tu 3 jam, duduk 2 jam. Kita kira lah berapa jam, maghrib berapa, isyak berapa, kira. Kalau tak boleh duduk 10 jam, duduk 5 jam. Tak boleh duduk 5 jam, duduk 3 jam. Janganlah sekadar sembahyang Jumaat aja. Ramai gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun sepatutnya macam tu lah. Maksudnya rumah tu asalkan selesa gitu cukup dah, buat lebih kurang je. Rumah kita sebenarnya masuk kubur nanti. Kita duduk kat rumah ni berapa tahun aja. Beli rumah biasa umur 30 lah, orang start beli rumah kan. Mati umur 60 70. Baru 30 40 tahun je duduk rumah tu. Biasa sebelum tu duduk rumah mak bapak lah. Biasa orang beli rumah 30 sampai 60 ataupun 70. Maknanya dia duduk situ lebih kurang 30 40 tahun je. Duduk dalam kubur lagi lama. Ribu tahun. Tengoklah kiamat bila. Yang mati zaman Nabi Nuh, Nabi Adam tu dah berapa ribu tahun dah. Yang awal-awal para sahabat dah duduk 1000 lebih tahun dah dalam kubur. Kita duduk ni pun 40, 30 tahun, 40 tahun. Jadi nak duduk dalam kubur tu lebih ke rumah kita yang dalam kubur tu lagi lah. Tu tak kira pada mahsyar lagi tu, 1000 tahun. Rumah kita sebenar dekat syurga. Kita ni tempat kita sebenar dekat syurga. Tok kita orang syurga, Nabi Adam. Jadi kita ni sekadar duduk persinggahan. Dunia hanya persinggahan. Macam seolah-olah kita nak pergi mana-mana, lalu dekat LPT tu singgah kat R&R apa, perasing ke apa, singgah. Kita pergi R&R tu, kita tak buat rumah, kita tak bersungguh. Nak makan pun kita tak cari makan bersungguh. Oh tak mau tak makan, tak ada. Asal ada boleh tak sedap sangat, alah boleh lah. Minum air pun tak bersungguh kita minum. Dan kita tak duduk lama buang air apa, tubuh minyak apa gitu gini, belah. Macam itulah perumpamaan. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Cerita dalam Quran. Dalam kat akhirat nanti seumpama duduk kat padang mahsyar tu seumpama 'ashiyatan, satu isyak aje. Berapa? 7 8 9 jam je. Aw duhaha, ataupun waktu duha, lebih kurang dalam 5 6 jam je. Berbanding dengan dunia. Kalau buat perbandingan, duduk padang mahsyar berbanding dengan duduk atas dunia, 'ashiyatan aw duhaha.
5, 6, 7 jam kalau buat perbandingan. Kita rasa macam 5, 6, 7, 80 tahun, 100 tahun. Tapi kalau dia buat perbandingan dengan padang mahsyar yang beribu tahun, asyiyatan au duhaha. Masa tu bodohnya aku kata masa tu. Bodohnya. Benda yang duduk sekejap tu yang aku sungguh. Yang tempat yang aku duduk lama lepas tu beribu tahun tu tak bersungguh. Ruginya tu. Iza ra'aitumur rajul mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Dan sabda Nabi, apabila melihat kamu akan lelaki melazim akan masjid. Bila kita tengok seorang tu, lelaki tu, dia sentiasa pergi masjid, maka saksi olehmu baginya dengan beriman. Maka kita kena bersaksi dia orang beriman. Kita tak perlu nak korek hati dia. Dia datang masjid kerana apa? Datang masjid kerana nak jawatan, datang masjid kerana itu. Tak payah. Jadi kalau dia datang hari-hari secara istiqamah datang ke masjid, kita kena bersaksi dia orang yang beriman. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, apabila melihat kamu akan lelaki beradat membiasakan, ia akan masjid, selalu duduk masjid, mungkin selalu ada kat masjid, ada program dia dekat masjid, ada gotong royong dia dekat masjid, ada sembahyang Jumaat dia dekat masjid, maka saksi olehmu baginya dengan berimannya kerana firman Allah Ta'ala. Maka kita kena bersaksi dia tu orang beriman kerana firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya meramaikan segala masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Memang terbukti sekarang orang yang mampu untuk datang masjid dan duduk di masjid secara istiqamah sekarang ni lah memang antara orang yang terpilih. Rare, jarang lah. Persen yang datang masjid setelah PKP. Saya ada kawan-kawan dalam pejabat agama, dia orang buat kajian di beberapa negeri lah, buat kajian di beberapa negeri. Setelah PKP, setelah kes COVID, orang yang datang masjid berkurang, sangat berkurang. Sebelum masa tahun 2019, yang datang ke masjid daripada qaryah tu 1%. Masa tu 2019 1%. Mana kalau 100 orang ada kawasan tu, qaryah tu biasanya dalam 2-3 km lah, lebih kurang lah 2-3 km radius, 100 orang seorang datang. Itulah makna 1%. Itu 2019. Sekarang 0.5%. Maknanya tak sampai 1% lepas PKP. Penyusutan orang datang solat Jumaat, penyusutan 30%. Maknanya 2019 sebelum COVID, sembahyang Jumaat sekian berapa orang adalah kiraan saya. Katalah 1,000 orang, kita ambil masjid besar 1,000 orang. Lepas PKP, maksudnya tahun 2000 bila? 2022 lah kan. Akhir 2021 tu, awal 2022, yang kata 1,000 tadi tinggal 700. 300 tak tahu ke mana. Kalau tempat tu 100 orang sembahyang Jumaat, tiba-tiba jadi 70, 30 tak tahu ke mana. Tak tahu ke mana. Hilang, orang hilang. Orang hilang. Kena masuk tu, masuk TV. Orang hilang. Orang hilang, selipar hilang dekat masjid. Tengok tak ada dah selipar banyak. Hilang 30% solat Jumaat. Sebab tu PKP ni antara, ya Allah, hai, tak tahulah. Sepatutnya tak boleh tutup dah masjid lain kali. Tak boleh dah. Apa jadi pun tak boleh tutup. Itulah kesan tutup, hilang. Masa dulu kan, masa ditutup masjid tu, antara masjid yang sangat kurang dalam masa beberapa ratus hari, ratus ke ribu hari, tak sampai ribu ke, ratusan, beberapa ratus hari yang tutup masjid tu, Pahang antara yang paling kurang tutup. Tapi kalau belah-belah barat ni, Selangor ke apa, Allah, dia tutup aja masjid. Mereka memang banyak penyusutan, hilang orang hilang. Banyak penyusutan. Kalau solat Jumaat yang menjadi sekarang, kalau solat Jumaat mesti ramai lah, solat Jumaat itu pun hilang 30%. Hilang. Ada je kat belakang tu ruang kosong. Sedangkan dulu tak ada kosong-kosong. Malah fikir untuk renovate lagi, untuk besarkan lagi sebab tak cukup masa 2019. Sekarang ni ada kosong kat belakang. Ada kosong. Mana pergi orang? Tak tahu. Ada yang kata budak-budak tak datang dah. Macam sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah tak datang dah. Ada kata gitu. Sebab kan tak boleh budak-budak datang itu.
Patut lain kali tak boleh, apa jadi pun tak boleh tutup masjid lah. Itu yang datang Jumaat. Yang bukan Jumaat menyusut. Yang datang memang menyusut. Dan persen yang datang ke masjid 0.5%. Mana kalau ada 100 orang, setengah orang datang, boleh kata gitu. Tak adalah, kena 200 orang lah. Kalau ada 200 orang karya tu, hanya seorang datang. Tak percaya, cubalah buat bancian. Sini ada berapa? Tak payah tengok, oh ya ke? Oh teruknya dekat Lembah Kelang. Tak payah, cerita kampung kita je. Kira berapa orang ada, yang dah balik. Kemudian kira berapa orang yang ada kat masjid. Kira 0.5%. Lepas tu agak-agak kalau dapat seruan, ramai-ramai pergi Palestin, jihad, agak-agak berapa orang datang, ada pengumuman, peluang besar, peluang syahid, berkumpul di masjid yang terdekat, peluang untuk syahid ke Palestin, percuma. Bukan pergi untuk bagi bantuan, bukan, pergi perang. Pergi bantuan semua orang boleh pergi, itu pun bahaya juga. Tapi taklah semerbahaya pergi perang. Dapat perang dengan Israel. Mari berkumpul, isi borang. Malah dapat gaji lagi. Sebulan pergi 10,000. Mahal lah. 15,000. Ada kan? Kalau nampak 0.5%. Dengan katil kita sayang nak bangun waktu subuh. Nak angkat pedang macam mana? Nak berperang macam mana? Nak angkat berat-berat perang, berat. Kalau kata perang, angkat makanan pun berat-berat. Kerja bawa makanan aja. Selimut tak sampai 1 kilo tak boleh tolak. Selimut tak sampai 1 kilo. Cuba timbang selimut. Cuba nak tolak pukul 5.45 masa azan. Cuba tolak. Berat macam angkat. Tapi nampak siang-siang pergi gym Abang Sado. Nampak ketul. Pakai baju ketat nampak ketul. Tapi bila pagi 5.45 tak ada tolak ke selimut. Berat dia, ya Allah. Macam berasa 100 kilo. Tu lah sekarang. Memang betul lah. Bolehlah kita kata orang yang datang masjid ni untuk berjemaah, untuk majlis ilmu, spesies yang telah semakin pupus, spesies yang jarang-jarang ditemui. Boleh kata gitu lah. Jarang, rare. Dulu, saya ingat dulu masa tahun 80-an 90-an, bila umur 50-an dah mula mari masjid. Umur 50-an mari masjid. Awal tak mari masjid, biasa lah, standard lah. Muda-muda tak pergi. Masa duduk dalam waktu umur 30 tu sibuk dah kerja. 50, 60 tu 60 lewat sangat. 50, 55 tu dia akan pergi masjid. Paling pun pencen dia akan pergi masjid. Sekarang pencen pun tak datang masjid. Dulu 80-an 90-an pencen datang masjid. Itu pun orang kata, boy, dah puas dah. Dah puas dengan dunia, baru cari masjid. Okeylah, kurang-kurang sebelum mati, kata mati umur 70, ada 20 tahun dia pergi masjid sebelum mati. Okeylah, walaupun macam okeylah, boleh lah. Sekarang dah pencen pun, masa ketika awal-awal remaja sibuk dah belajar sampai universiti, tak pergi masjid juga. Apabila dah habis time belajar, sibuk kerja, cari duit, nafkah. Bila dah keuangan dah kukuh, dah malah mungkin dah pencen dah kot, sibuk dah jaga cucu pula. Tak kata. Tengok lain macam. Jaga cucu pun marilah, jaga cucu 24 jam. Dah macam tu pula sibuk. Lepas tu pula dah cucu dah besar sikit, sibuk dah hantar tuition pula. Sikit-sikit hantar tuition. Lepas maghrib je bangun lagi. Nak pergi mana lagi? Anak cucu tuition. Tak masuk majlis ilmu. Dan tak rasa bersalah langsung. Lepas tu tahu-tahu mati. Tahu-tahu masuk kubur je. Itu yang apa? Kamu telah dilalaikan. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan. Kita semua tu. Kamu telah alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan. Bila sedar? Hatta zurtumul maqabir. Sampai orang-orang sini cakap apa? Bahan tanah.
Sampai mati, sampai masuk kubur. Hatta zurtumul maqabir. Masuk dalam kubur, baru tersedar. Orang beriman, masuk kubur tu waktu dia rehat untuk tidur. Maknanya ketika di atas dunia dia tak tidur. Dia masuk kubur baru dia tidur. Orang yang tertipu, masuk kubur tu baru dia jaga. Maksudnya dekat dunia dia banyak tidur. Tidur, masuk tidur tu bukan tidur kerah-kerah. Tidur lah. Tidur. Masuk kubur, baru jaga. Dia jaga buat apa lagi dalam kubur? Tak guna dah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk kubur baru sedar. Lepas tu apa ayat sebenarnya? Kalla saufa ta'lamu. Jangan macam tu. Nanti kamu akan tahu, kamu akan menyesal kamu tahu nanti. Lepas tu summa, kemudian kalla, sekali lagi tak cukup cakap sekali korang tak dengar, dia kata. Cakap sekali tak faham. Jangan macam tu. Kamu akan menyesal, kamu akan tahulah nanti. Lepas tu kalla, sekali lagi nak cakap. Summa, sekali lagi nak cakap. Kalla saufa ta'lamun. Kamu jangan buat macam tu 2 kali cakap. Buat apa 2 kali? Sebab cakap sekali tak memadai. Bukan cakap 2 kali, cakap 20 kali pun belum memadai. Lepas tu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Belajar, faham dengan ilmu yakin bahawasanya kita akan masuk kubur. Dengan kita belajar, dengan kita mendapat kesedaran ketika di atas dunia, belajar dengan ilmu yaqin. Ada yang sehingga ainul yaqin, iaitu dia melihat sendiri. Dia melihat sendiri kematian tu, tinggal. Dia panggil ainul yaqin. Yakin dengan cara melihat. Yang tadi ilmu yakin secara ilmu. Macam orang kata Kaabah tu begini gini, tengok gambar, tengok TV gini. Dia sekadar ilmu yakin. Yakin, yakin Kaabah segi 4, ya yakin. Cute, gambar cute kan. Warna hitam, yakin. Ada kiswah, ada selimut, yakin. Pernah tengok? Tak pernah tengok. Macam mana yakin? Ilmu yakin. Dengan belajar, tanya orang, tengok sebagainya. Tapi yakin juga. Tapi lagi yakin, pergi. Dia panggil ainul yakin. Pergi sendiri, tengok dengan mata lendai. Tengok dia. Oh, gini. Yang terbayang tu nak sama dah, tapi tak cukup. Bila tengok ni 100%. Baru tengok. Dia panggil ainul yakin. Bila tengok sendiri kematian. Lepas tu kena banyakkan solat jenazah. Bila ada jenazah, jangan miss. Banyakkan pergi kubur untuk dapat ainul yakin lah. Setakat ilmu yakin boleh dapat, belajar, tahu setiap orang akan mati. Okey, dah ada ilmu, iaitu setiap orang akan mati. Tapi ainul yakin susah nak dapat kalau kita tak biasa bermain dengan jenazah, bermain dengan kubur. Lepas tu ada satu lagi panggil haqqul yakin. Yang ni rasa sendiri. Mati nanti baru rasa. Dia panggil haqqul yakin. Jadi itulah rugi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sanatan. Sabda Nabi, barang siapa berkata-kata, yang ni bab lain habis dah. Yang tadi peringatan tentang masjid dah habis, ini cerita tentang dalam masjid pula. Sesiapa yang berkata-kata, bercakap dengan perkataan dunia di dalam masjid, niscaya menghapus Allah Ta'ala akan amalnya 40 tahun. Allah, cakap benda dunia dalam masjid, cakap bola dalam masjid, cakap bisnes dalam masjid. Cakaplah luar, bukan tak boleh pun. Jadi jumpa kat luar. Jom, sekejap lagi tarik lagi, ada benda nak bincang. Jangan kat luar. Kenapa cerita dalam cerita dunia lah, cerita keduniaan. Yang mana dunia tadi tidak membawa kepada akhirat. Tapi kalau dunia tu membawa kepada akhirat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bincang apa dalam ni? Bincang tentang nak cari kontraktor untuk besarkan sikit masjid kita ni berapa. Bincang itu dunia juga. Tapi dunia yang membawa kepada akhirat, iaitu masjid tu kan. Jadi dunia yang membawa kepada akhirat tak ada apa-apa. Tapi kalau dunia semata-mata dunia, Allah menghapuskan amalnya 40 tahun. Allah. Aduh, amal pun tak berapa banyak, tolak 40 tahun lagi. Dan pada setengah riwayat, ditakuti atasnya akan kejahatan matinya. Mati jahat. Bukan mati jahat ni macam ni. Bukan mati husnul khatimah. Mati su'ul khatimah. Mati jahat. Mati jahat ni bukan maksud mati jahat ni bukan mati masa merompak ke, mati bukan. Maksud mati jahat ni bukan mati baik. Mati tengah kira duit. Baik ke tak baik?
tengah kira duit untung. Tengok Allah banyaknya untung, mati. Itu dia panggil mati jahat. Bukan kau mati kerana tengah kira duit neraka. Bukan. Itu maksud mati. Mati jahat tu lawan daripada mati baik. Mati baik ni mati dalam semayang, mati dalam masjid, kan? Mati ketika musafir. Kalau orang perempuan mati ketika melahirkan, mati ditimpa bangunan benda-benda berat, mati lemas, mati terbakar. Itu dia panggil mati baik. Mati baik dia panggil. Banyak lagi mati baik ni. Mati kena sakit yang berat macam kanser ke barah apa, mati kena penyakit berjangkit macam Covid. Itu dia panggil mati baik. Mati baik. Mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat, itu makin mati baik. Jadi mati baik lawannya mati jahat. Tapi bukan maksud mati jahat tu masuk neraka, bukan. Jadi tak naklah kita mati jahat ni. Kejahatan mati tak maulah kita. Mati tengah belek Vespa. Minat sangat Vespa, nak beli belek, betul mati, tak mau lagi tu. Tu mati jahat dia panggil. Tapi bukannya mati tu menyebabkan mati ni mati bukan mati jahat maksud tu. Kita nak mati baiklah. Mati. Kalau boleh nak mati syahid akhirat. Kalau tak boleh syahid dunia akhirat pun syahid akhirat. Dan riwayat apa dah? 7. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula tertawa-tawa di dalam masjid itu, kelam di dalam kuburnya. Ini pun sama. Dok cerita tentang dunia, lepas tu gelak dalam kubur. Maka gelak dalam masjid. Maka Nabi kata kelam dalam kubur. Kata Ibnu Abbas dengar Nabi kata kelam dalam kubur dia, gelap kubur dia. Bila gelak kerana menceritakan tentang dunia. Cerita dunia gelak. Kita sekarang ni gelak ni memang cukup suka gelak. Gelak ni sekadar nak hilang tension je. Kalau sejam tu gelaklah 10 saat, 20 saat. Boleh lah tu, okey lah tu. Sebab kau nak tension juga. Kalau sejam tu dalam 20 saat gelak. Bukan gelak kau, bukan, maksudnya sikit-sikit lah. Gelak 5 saat. Setelah 15 minit gelak sikit 2 saat. Macam tu lah gelak je. Kalau kita kumpul kan, adalah 10 hingga 20 saat dalam sejam gelak. Okey lah tu. Yang terbaiknya jangan gelak terus. Sebab Nabi kata, jika kamu tahu apa yang aku tahu, kamu takkan gelak. Kamu lebih banyak menangis daripada ketawa. Tapi kita tak boleh buat. Kita check tension lah macam tu. Jadi kita gelak lah. Tapi janganlah gelak kerja, gelak je. Sikit-sikit gelak, ketawa. Sejam tu 10 hingga 20 saat, okey lah kita zaman sekarang ni. Kalau kita kumpul 10 jam, baru 2 minit gelak dalam masa 10 jam. Okey lah. Takkan sampai tidur pun gelak kot. Dah lebih kurang macam tu, okey lah. Satu hari tu 2-3 minit gelak, okey lah. Zaman sekarang kita ni. Tapi tak. Kita dengan kalau kita kira gelak berjam. Malah ada channel gelak. Apa benda tak? Maksudnya semua buat channel-channel TV yang khas channel tu, kalau nak gelak kena tengok yang tu. Ada lepas gelak. Malah ada orang-orang yang memang kerja dia bagi orang gelak. Padahal Nabi kata kurangkan gelak. Banyakkan hadimil ladzat. Hadim, perkara yang menghadamkan, perkara yang menghapuskan lazat, kelazatan. Apa dia? Ingat mati. Nabi suruh banyak ingat mati supaya kurang gelak. Dia panggil hadimil lazat, yang menghapuskan kelazatan dunia. Banyak buat. Banyak. Tapi kita tak. Kita lebih suka, kalau yang gelak-gelak ni kita lebih suka. Sedangkan gelak ni boleh, dia sekadar selingan, nak hilang tension sikit. Tu sahaja. Yang ini dia bukan gelak dekat masjid pun gelak. Macam mana dia kata boleh gelak dekat masjid? Bermakna dekat rumah dia puas gelak. Kalau kat masjid gelak, bercerita tentang keduniaan lah dia. Kemudian dia gelak. Maknanya kalau kat rumah dia lagi banyak gelak lah. Sebab kalau kat masjid pun gelak. Takkan kat rumah dia serius, kat masjid je gelak. Ada mana gitu. Kat rumah, dekat luar tu memang kerja dia gelak aje. Itulah kadang-kadang dia gelak ni selingan je. Dia sekadar selingan. Dan pada hadis yang lain, barang siapa mengeluarkan sesuatu yang menyakiti
dan yang cemar-cemar, yang kotor-kotor dalam masjid, daripada masjid, diperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah dalam syurga. Oh, yang nampak tai cicak ke apa ke, cepat-cepat berebut. Sambil-sambil tu, mahligai ni, mahligai ni, mahligai ni. Ada gotong royong cepat-cepat datang. Mahligai ni, mahligai dalam syurga. Dan kata Imam Ghazali di dalam Ihya, sabda Nabi SAW, berkhabar-khabar, berbual-bual di dalam masjid itu memakan akan kebajikan seperti memakan binatang akan rumput. Bercakap tentang dunia dalam masjid. Dan tersebut pada tafsir Qurtubi daripada Nabi SAW, barang siapa pasang pelita dalam masjid, sentiasa malaikat dan hamalatul arsh, malaikat yang pemikul arsh. Sekarang ni ada 4 besar malaikatnya, pemikul arsh, namanya malaikat hamalatul arsh, malaikat pemikul arsh. Sekarang ada 4, akhirat nanti bila kiamat nanti ada 8. Sebab ramai orang, 8 kena pikul. Besar dia Jibril, Nabi kata Jibril besar, satu sayap Jibril, satu sayap Jibril. Jibril ada 600 sayap. Satu sayap Jibril daripada timur ke barat. Satu sayap. Okey, Jibril ada 600 sayap. Besar Jibril, besar. Jibril kata ada lagi besar pada dia. Jibril cerita kat Nabi, ada lagi besar pada dia. Iaitu ia tiup sangkakala, Israfil. Berapa besar? Nabi tanya. Jibril kata, sebab Nabi kata engkau tu dah besar, satu sayap daripada timur ke barat. Kalau 600 sayap besar bapak Jibril ni. Ya. Habis tu Jibril kata kecil je aku ni. Kecil apa besar tu? Tak boleh terbayang. Israfil lagi besar, yang tiup sangkakala tu. Jibril kata, aku ni sebesar bulu pelepah dia. Kata Jibril sebesar bulu pelepah dia. Allah tak boleh bayang. Lepas tu, oh besarnya, kata Nabi. Jibril kata ada lagi besar. Apa dia? Besar lagi malaikat hamalatul arsh ni, hamalatul arsh, malaikat pemikul arsh. Besar mana? Aku berjalan, aku pergi daripada bahu dia ke telinga dia. Berapa? 600 tahun perjalanan. Bahu ke telinga 600 tahun perjalanan. Tak sampai 600 tahun. 600 tahun perjalanan. Perjalanan malaikat, perjalanan cahaya. Bukan perjalanan naik unta itu, bukan naik cahaya. Tak tahulah, tak boleh bayang. Besarnya. Besar. Malaikat hamalatul arsh. Siapa yang pasang pelita di dalam masjid, sentiasa malaikat dan hamalatul arsy meselawat mereka itu atasnya. Selawat, minta kebaikan untuk yang pasang pelita dalam masjid, dan meminta ampun mereka itu baginya. Minta ampun orang yang pasang pelita dalam masjid selama ada demikian cahaya, selagi ada cahaya itu di dalamnya. Itu dulu, sekarang lampu lah. Siapa yang bayar bil lampu, selagi ada cahaya yang dia bayar tu, selagi itulah malaikat semua malaikat termasuk malaikat hamalatul arsh selawat ke atas kita. Tu untung orang bayar. Sebab tu bil TNB tu masuk dalam grup masjid, nombor tu siapa boleh bayar. Nak boleh, kalau kata dia tak semestinya bayar 1,200 bayar, tak semestinya. Masuk RM10 boleh masuk, janji ada tu. Ada baru ni saya tengok, bila? Semalam, 2 malam lepas. Surau dekat PSG. Dia punya bil TNB negatif 700. Negatif 700. Sebab apa? Dia masuk dalam grup, orang ni bayar RM10, orang ni bayar RM2, orang ni bayar duit pakai apa? Pakai online tu kan. Tak semestinya bayar berapa bil, bayar lama-lama jadi jadi negatif. Maknanya TNB hutang. TNB hutang dia. Sebab apa? Anak tu. Itu baru lampu. Dan bahawasanya belanja isi kahwin anak bidadari itu, anak bidadari, belanja kahwin dari, maksudnya nak dapat satu bidadari lah. Bidadari tu belanja kahwin, isi kahwin tu maksud mas kahwin lah. Maksud nak menikah dengan bidadari dekat syurga nanti. Apakah belanja mas kahwin dia? Menyapu sampah debu masjid. Apa lagi depan ni? Siapa debu-debu banyak tu? Bidadari ni, sama-sama siapa bidadari ni? Hurul ain, sama-sama siapa? Bidadari. Berhenti kat situ kan? Kita berhenti kat situ. Dan sabda Nabi SAW,
Barang siapa buat masjid kerana Allah Ta'ala, niscaya diperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah mahligai dalam syurga. Nantilah sambung akan datang. Ini banyak kelebihan-kelebihan ni. Bila sampai sebelah ni baru cerita tentang memandang Baitullah, cerita memandang masjid, pembinaan Baitullah, pembinaan Kaabah, Hajarul Aswad, baru cerita. Ini bagi mula-mula sebenarnya lah kitab ni. Mula-mula fadail amal dulu, kelebihan, ancaman kelebihan, lepas tu baru faedah. Bila faedah tu, lepas faedah tu barulah cerita tentang hukum hakam. Standard kitab kita ni memang gitu. Okey, kita sambung akan datang insya-Allah. Tangguh dulu, kita sambung dekat dan sabda Nabi SAW, barang siapa buat masjid kerana Allah. Buat masjid kerana Allah Ta'ala, niscaya diperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah mahligai dalam syurga. Wallahu alam. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Boleh? Boleh. Orang yang pergi masjid, okey. Orang yang datang ke masjid memang Allah ni, memang Allah pilih. Bukannya pilih macam tu. Memang Allah pilih. Kalau Allah pilih tu betul lah. Memang Allah pilih. Kita dari sudut bahasa kita kata Allah pilih dari sudut bahasa. Macam kita kata orang yang banyak sedekah, orang kaya tapi banyak sedekah, Allah pilih dia. Boleh kata gitu. Sekadar secara umumnya boleh je kita kata Allah pilih. Memang pun orang yang mati syahid Allah pilih. Memanglah Allah pilih. Betul. Itu dari sudut kita bagi tahu secara umum apa yang berlaku ni Allah pilih. Supaya kita tujuan dia itu dipanggil ayat tasawuf. Dia gini. Tanya kena jawab. Dia gini. Dalam kita hidup ni, dalam kita beragama, dia ada 3 benda. Dia ada tiga laras bahasa. Ada 3 jenis percakapan. Yang pertama dia panggil percakapan akidah. Akidah, pegangan. Yang kedua dia panggil percakapan syariat ataupun fiqh syariat. Yang ketiga dia panggil percakapan tasawuf. 3 ni campur Jahannam. Jahannam tu maksud jadi merepek. Okey. Jadi percakapan tasawuf maksudnya apa yang kita buat jangan kita rasa kita ni kita sebab kita hebat. Apa kita buat jangan kita rasa kita hebat. Jadi macam mana nak cakap? Semuanya Allah yang pilih, Allah yang gerakkan aku. Itu dia panggil percakapan tasawuf. Percakapan syariat tak boleh gitu. Percakapan syariat kita kena buat sesuatu supaya orang ramai kan datang masjid. Itu suruhan syariat. Dalam kita beragama ada 3 suruhan. Suruhan untuk kita berpegang tentang ketuhanan dan kerasulan, pegang ke akidah, tauhid lah. Suruhan untuk beramal dengan amalan zahir, hidup atas dunia, beramal dengan amalan hati. 3 benda. Kalau campur ni Jahannam. Memang Jahannam. Jahannam tu maksud jadi salah faham. Jadi kalau katalah kita guna bahasa tasawuf untuk cakap tentang syariat, Jahannam lah. Jahannam macam mana? Yang datang masjidnya hanya yang Allah pilih. Jadi oleh itu tak payahlah kita ajak orang. Ajak orang tu syariat, jangan campur. Jadi sekarang ni nak cerita apa ni? Nak cerita tentang apa? Cerita tentang akidah. Akidah. Setiap yang berlaku qada dan qadar Allah telah tentukan sejak azali lagi. Itu percakapan akidah dia panggil. Sejak azali lagi Allah dah tentukan apa yang berlaku sehinggakan nafas kita fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Biasa baca kan? Setiap yang berlaku Allah telah tentukan sejak azali lagi. Kalau orang mengaji tauhid dia panggil tanjizi qadim. Yang mengaji tauhid kena ngaji tauhid tu. Tanjizi qadim lagi Allah telah tentukan. Allah yang bersifat iradah telah tentukan tanjizi qadim. Maka apabila sampai waktu yang Allah telah tentukan itu tanjizi hadis, maka terzahirlah apa yang Allah telah takdirkan. Itu kena ngaji tu, bab akidah tu. Susah dan kena mengaji juga walaupun susah. Itu cakap apa? Cakap akidah. Apa yang berlaku semua Allah. Baik dan buruk semua daripada Allah. Itu pun kena mengaji. Qada dan qadar kena mengaji. Dan kita baca tadi waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, peliharalah aku daripada
perkara syarrama, buruk, perkara maksiat yang kau telah qadakan, yang kau telah takdirkan. Jadi apa yang berlaku baik atau buruk semua daripada Allah. Itu dipanggil cakap akidah. Cakap syariat, kita hendaklah amal ma'ruf nahi munkar. Mana boleh kata biarlah dia buat maksiat, Allah telah tentukan. Haram cakap gitu. Itu percakapan akidah. Itu percakapan akidah. Biarlah dia buat maksiat, memang Allah telah tentukan. Kalau Allah tak tentukan, macam mana dia boleh buat maksiat? Mana Allah yang tentukan? Qada dan qadar. Mana boleh? Syariat ada suruhan dia, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Maka kena dalam kita berdakwah, dalam kita mengamalkan syariat zahir ataupun syariat zahir ni, pekah ni, halal haram sah batal ni, dalam kita mengamalkan, dalam masa yang sama kita pegang semuanya Allah yang tentukan. Itu dalam, bukan kat luar. Kat mulut cakap marilah masjid. Kat hati semua Allah tentukan. Orang yang datang tu pun Allah yang langkahkan dia. Allah yang campakkan nak dia datang. Cakapan tasawuf, bila dah berjaya datang masjid, tak pernah miss. 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun dapat datang masjid, tak pernah miss. Semuanya apa? Semuanya kita tak ada apa-apa, makhluk tak ada apa-apa, Allah yang maha kuasa. Kita datang ni Allah yang pilih. Kan lain bunyi tu tasawuf ni. Kalau campur habislah. Kalau campur tak payahlah bagi dakwah-dakwah, tak payah buat apa lah. Tak perlu apa. Sebab semua Allah tentukan. Jangan campurlah. Jadi kalau kata Allah pilih, itu namanya perkataan tasawuf. Supaya orang yang datang masjid tak belagak. Tengok ni geng-geng neraka ni, geng-geng ahli neraka tak mari masjid. Jangan fikir gitu, sebab Allah yang pilih kita mari sini. Itu dari sudut tasawuf. Jaga hati. Ada 10 sifat mahmudah dan 10 sifat mazmumah yang kena buang. Jaga hati. Aku datang ni pun mujur, Allah pilih. Kalau Allah tak pilih, aku duduk main dam, duduk kedai kopi, duduk apa tahu sekarang ni. Allah nak pilih. Itu percakapan tasawuf. Kita 3 kan, kita kata wajib akidah, wajib fiqh, wajib tasawuf kan 3. Beramal dengan 3 tu yang jadi gitu. Kalau tak beramal, belajar saja tak guna, nak beramal tu. Jadi maka dari sudut, tak perlulah kita sibuk-sibuk orang yang tak datang ni. Tak boleh, itu cakap syariat. Syariat ada suruhan dia, iaitu suruh untuk buat sesuatu supaya meramaikan masjid. Meramaikan, itu surah syariat. Bila dah datang, datang ni Allah yang nampak. Akhir sekali jadilah kita ni rojak dan khauf. Kembali kepada Allah dan takut. Kembali kepada Allah takut. Kembali takut. Jadilah kita hamba. Kalau tak ada 3 ni, kita jadi macam kita Tuhan. Aku ni sebab aku hebat, sebab aku datang masjid ni. Jadi gitu pula. Ataupun dia jadi terlalu, aku semua buat ni semua Allah. Tak ada pun macam dia panggil Jabariyah. Semuanya Allah, tak boleh buat apalah. Tak, kita ahli sunnah wal jamaah. Kita beramal dengan 3. Jadi betul dua-dua. Nak kata yang mari ni Allah telah tentukan sejak azali lagi. Sebelum kita ada ni Allah telah tentukan. Ada dalam ilmu Allah, dan Allah yang bersifat iradah telah menentukan kita akan duduk dalam majlis ilmu ni. Itu akidah punya bahasa kan lain tu. Tapi syariatnya kita berusaha bangun tidur tadi dengan mengantuk-ngantuk, bagi masuk bila air sejuk pula, dah musim dah start dah musim sejuk ni, musim hujan. Sejuk-sejuk ni kalau duduk sembahyang kat rumah 2 rakaat, sembahyang subuh, terus tidur sedap ni. Kita secara syariatnya pergi syariat kita buat. Bila sampai nak balik nanti, aku boleh duduk, alhamdulillah boleh juga duduk sejam dalam kuliah. Mujurlah Allah pilih aku. Jadi tak bolehlah nak belagak, cantiklah semua. Jadi janganlah. Itu cara kita berinteraksi dengan 3 tadi. Jadi dalam kita hidup, pastikan beramal akidah pegangan kita dalam, hanya kita je tahu akidah. Kita dengan Allah je tahu. Yang kedua, beramal dipanggil syariat zahir. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Yang ketiga, beramal dengan syariat batin, iaitu ikhlas, sabar, redha yang dalam hati itu. Itu ada. Jadi nak kata betul, dua-dua betul. Ayat tu dua-dua betul. Panggil orang datang masjid betul. Allah hanya pilih orang yang datang masjid, hanya yang Allah pilih pun betul. Tapi tengok nak cerita pasal apa. Cerita tentang apa? Cerita tentang tak nak ajak orang, malah nak ajak orang. Guna alasan tasawuf. Allah pilih lah. Mana boleh. Boleh tak? Allah. Itulah. Okey. Macam ni. Sebab tu bila kita nak beramal dengan syariat zahir tu, syariat zahir luaran, zahir tu luaran ni, batin tu dalam. Bila nak beramal dengan syariat zahir, dia ada beberapa cara, dia ada hikmah-hikmah bercara. Untuk kita berdakwah, dia dipanggil dakwah bil hal, dipanggil. Dakwah bil hal ni, dakwah bukan dengan perkataan, dengan perbuatan.
Boleh juga. Dah kita tahu, kita cakap, dia kata, "Pegilah, engkau pun baru, dulu engkau lagi teruk, macam aku tak kenal." Contoh kan. Aku duk jiran dengan kau dah lama duk masa muda-muda gedung-dang. Contohlah, pasal lagu tak pergi, tiba-tiba baru dah nampak berkawan dengan orang masjid, baru nampak pencen sikit nak jadi ustaz. Dia dah tahu dia akan cakap gitu. Kita dakwah bil hal. Dakwah bil hal ni perbuatan. Perbuatan macam mana? Balik masjid tu jangan masuk rumah terus. Kalau kata jiran lah, jangan masuk rumah terus. Duduk dulu keluar. Tegur dulu. Pakai kepiah, pakai jubah. Maknanya bawa balik masjid. Itu dakwah lah tu. Masa nak pergi maghrib, jangan pergi terus. Panas enjin motor dulu. Dah, tengok dulu. Pasal kereta. Tahu. Okey. Lagi masjid. Ya, Assalamualaikum. Tu dakwah tu cukup eh. Dah tahu dah. Bila sebut, dia bantai balik kita. Dia panggil dakwah dengan, tak payahlah nak buat, saya hadiahkan kepada jiran saya masjid. Itu Piramli. Memang kena balik. Tak payahlah hadiahkan sejadahkan kain semayang. Itu nampak macam perli aja. Boleh juga dia nampak macam perli aja. Tak perlu. Dakwah bil hal. Perbuatan hari-hari dia nampak kita. Dia kena tu orang sebelah tu dia panas enjin, biasa nak pergi masjid lah tu. Itu dah dakwah, cukup dah. Sebab kita tahu dengan kita pakai mulut kita kena balik. Cara dia macam tu lah. Tapi kalau boleh pakai mulut, kena pakai mulut. Biasanya anak kita dakwah bukan dengan orang luar aja, dengan anak kita berdakwah juga. Boleh dengan mulut, dengan anak kita takkan tak boleh dengan mulut kot. Teruk sungguh. Cakap dengan mulut, pam dakwah dengan mulut. Sebab boleh, mampu. Anak ke, cucu ke, adik-beradik ke, yang boleh dengan mulut lah. Dengan perkataan. Tak boleh dengan perkataan, dengan perbuatan. Cukup, minta maaf. Tengok, saja je keluar. Ini saja je. Keluar apa? Keluar pukul 6.45. Keluar rumah sebab nampak dia saja keluar. Padahal kita nak pergi masjid ni. Sekarang ni tak pukul 7 lagi dah maghrib kan. 6.45 petang keluar dah. Saja je keluar. Keluar buat borak. Azan, minta maaf, saya nak pergi masjid. Minta maaf. Dakwah lah tu. Pandai-pandai fikir macam mana. Minta. Macam tu. Tak nak pergi masjid je, pergi jumpa bercakap dengan dia kalau dia ada kat luar. Itu kalau jiran. Bergantunglah macam mana kita nak buat. Saya bagi contoh jiran je lah. Tak nak pergi agak-agak 10 minit 15 minit je, pergi bercakap dengan dia. Cakap cerita, jangan cerita pasal dunia, cerita pasal spoiler tukar baru. Wah, lawa motor baru ni. Ini model tiba-tiba minta maaf. Saya nak pergi masjid. Itu dakwah. Itu antaranya. Pergi ziarah rumah dia. Tak nak pergi masjid tu. Lagi 10-15 minit. Tengah. Allah minta maaf lah, tak boleh buat lama lah. Nak pergi masjid ni asar, isyak, nak pergi maghrib. Ataupun biasa maghrib, ada pengajian lah hari ni kat maghrib, ada pengajian lah. Buat cara tu lah. Jangan tak buat langsung. Takut dia persoal. Nanti jiran tu, yang kata jiran yang pandang serong, yang cakap kau jagalah kubur kau sendiri, yang tu dia akan dakwa balik kita dekat padang mahsyar. Sebab jiran antara yang terawal dakwa. Pertama, anak isteri yang terawal dakwa seorang lelaki adalah anak dan isteri. Itu yang pertama. Yang kedua, jiran yang akan dakwa. Takut dia dakwa, kau dulu tak ajak aku. Lepas tu kita kata, aku dah ajak engkau basakan aku balik. Aku tak ajak lah. Engkau ajak lah juga, engkau buat lah macam ni, engkau buat macam ni. Dia akan dakwa balik masa tu. Sekarang dia pandang serong, nanti dia dakwa. Engkau tak bersungguh-sungguh ajak aku dekat mahkamah Allah nanti. Ataupun kau cubalah buat macam ni, kenapa kau biar je aku? Masa tu bila dah nampak neraka, dah bau busuk hanyir neraka, dah rasa hawa syurga, masa tu dia tak kira dah. Isteri dakwa suami, ya Allah, ni orang tua ni, dia tak bagi hak kami atas dunia, ambil orang tua ni. Ni suami saya dulu masa di atas dunia, dia tak bagi hak yang sepatutnya saya dapat ketika di atas dunia. Bukan hak nafkah ni, bukan hak ilmu, hak pengajian, hak lah. Hak nafkah tu tak payah cerita lah. Dia tak bagi ni. Bukan ke masa kita duduk atas dunia, awak cakap kat saya sehidup semati tunggu di pintu syurga, awak macam nak heret saya masuk neraka? Tak kira dah waktu tu, tak kira dah. Waktu tu tak ada dah I love you, love I, tak ada dah, tak kira dah waktu tu. Itu antaranya lah. Dakwah bil hal dia panggil. Dakwah dengan perbuatan. Cuma kena fikir. Fikir kita tu macam mana aku nak buat dah, macam mana nak buat tu. Fikir tu adalah dapat pahala. Macam mana lah, kalau bukan jiran, macam mana lah nak buat ni, macam mana lah, mana nak buat. Apa kata kalau kita buat program, atau fikir tu kita buat program, kita pergi rumah-rumah, tapi jangan ajak mari-mari masjid. Habis tu buatlah, fikirlah.
Kita kata kita buat program memanah. Itu dia nak program memanah. Maksudnya murah-murah je. Satu murah, bayaran murah-murah. Kat mana? Kat masjid. Lepas tu buat tu tiba-tiba azan Zuhur. Pakat-pakat masuk sembahyang. Takkan dia tak nak sembahyang? Antaranya lah. Buat program, ada tempat buat dia memanah. Yang dia buat tu saya heran. Dia buat tu time Zuhur. Maksudnya lagi setengah jam nak Zuhur, masa tu dia buat. Oh, siapa nak bayar? Oh, tengah wahara tu kita datang. Apa sah ramai orang pula ni? Tiba-tiba azan. Agak-agak diorang nak mana? Muka tak malu mana? Dan tak salah pun. Dan masa ada pun dia 3-4 orang yang tetap memanah juga ketika sembahyang. Agak-agak kalau dia suka manah, lepas 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, dia masuk juga. Macam tu. Ada antaranya buat makan lah. Buat makan tu antara yang paling glamour buat makan. Lepas tu jangan buat saja diam-diam, buat dan sebarkan. Ada makan. Yang paling glamour sekali kambing. Kambing confirm benar. Itu antaranya. Antara cara. Itu bil halal tu. Cuma kalau pakai modal ni takkanlah tiap-tiap hari kan. Jadi pandai-pandai. Okey, cukup tangguh dulu. Boleh faham kan? Mujur datang. Oh. Kalau tak datang tak faham. Kita sudah yang tasbih kafar. Subhanallah.